Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Bertemu kembali kita dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 3. Anda bersama dengan saya, Cikgu Suzana binti Abdullah. Murid-murid, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita bacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga pelajaran kita pada hari ini mendapat keberkatan ilahi. Murid-murid, marilah sama-sama kita nyanyikan lagu Sungai. Murid-murid, daripada lagu ini, cikgu minta murid-murid jawab soalan cikgu. Dari manakah air sungai mula mengalir dan ke manakah air sungai akan berakhir mengalir? Murid-murid, kita masih lagi dalam tema kelestarian alam unit 17, sumbangan kita, dengan tajuk kecil sayangi sungai kita. Mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat menulis 4 daripada 5 jawapan pemahaman berdasarkan teks dengan ayat yang betul. Sekarang cikgu berharap murid-murid semua
dapat keluarkan buku teks Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 29. Murid-murid, kemahiran yang mesti kamu kuasai pada hari ini adalah kemahiran menulis. Mari sama-sama kita bacakan teks Sayangi Sungai Kita. Nabila menghadiri pameran alam sekitar yang diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Banyak maklumat yang diperoleh. Pencemaran sungai dari punca tetap. Apakah yang dimaksudkan dengan pencemaran sungai dari punca tetap? Pencemaran sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Lihat gambar yang pertama. Air sisa larut, resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Gambar yang kedua, pembuangan sisa toksik dari kawasan industri. Gambar yang ketiga, pembuangan sisa minyak dari bengkel kenderaan. Ketiga-tiga maklumat ini, murid, adalah berkaitan dengan maksud pencemaran sungai dari punca tetap. Selepas mendengar ceramah, Nabila dan peserta lain telah membersihkan kawasan Sungai Skudai, Johor. Kawasan sungai yang kotor telah bersih dan indah. Mereka berjanji akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Murid-murid, mari kita lihat soalan pemahaman di bawah teks Sayangi Sungai Kita. Terdapat 5 soalan pemahaman yang disediakan di bawah teks tersebut. Murid-murid diminta baca dan fahamkan kehendak soalan pemahaman sebelum murid-murid menuliskan jawapannya. Mari kita lihat soalan yang pertama. Di manakah pameran alam sekitar diadakan? Baiklah murid-murid, murid-murid dikendaki melihat ayat yang pertama di dalam teks ini merupakan jawapan bagi soalan yang pertama, iaitu jawapannya adalah pameran alam sekitar diadakan di Pusat Informasi Sungai Skudai, Johor. Baik, ini adalah jawapan bagi soalan yang pertama. Kita lihat pula soalan yang kedua. Apakah maksud pencemaran sungai dari punca tetap? Murid-murid lihat di dalam dialog ini. Pencemaran
sungai dari punca tetap ialah pencemaran yang dapat dikesan puncanya. Seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Air sisa larut resap berpunca dari mana? Murid-murid lihat maklumat yang pertama, ada jawapannya. Air sisa larut resap berpunca dari tempat pelupusan sampah. Ini adalah jawapan bagi soalan yang ketiga. Soalan yang keempat, mengapakah kawasan Sungai Skudai dibersihkan? Bagi soalan yang keempat ini, merupakan soalan yang memerlukan alasan. Murid-murid diminta memberikan alasan dengan kata hubung kerana. Mulakan jawapan dengan kawasan Sungai Skudai dibersihkan kerana kotor. Baiklah murid-murid, kita lihat soalan yang terakhir. Apakah janji Nabila dan rakan-rakan? Janji Nabila dan rakan-rakan akan terus menyertai kegiatan pembersihan sungai yang dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar. Itu adalah jawapan bagi soalan yang kelima. Murid-murid diminta untuk menuliskan soalan dan juga jawapan pemahaman ini dalam buku Bahasa Melayu 2. Sekarang kita lihat pada buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2, muka surat 32 dan 33. Adakah murid-murid semua telah bersedia? Bagus. Mari kita mulakan. Aktiviti 3. Baca, petikan dan jawab soalan yang diberikan. Tajuk pilih yang menjimatkan. Wah, periuk elektrik baharu? Ibu, ini label apa? Baik murid-murid, lihat label yang terdapat dalam teks ini. Apakah label ini? Mari kita baca dan fahamkan teks terlebih dahulu. Ini label kecekapan tenaga. Melalui label ini, kita boleh mengetahui kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik periuk nasi ini. Label ini dilekatkan pada kotak atau peralatan elektrik. Tahap penjimatan ditunjukkan berdasarkan jumlah bintang. Semakin banyak bintang, semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Penjimatan elektrik akan membantu proses melestarikan alam sekitar. Penjimatan ini dapat mengurangkan penghasilan karbon dan pemanasan global. Oleh itu, alam sekitar akan lebih bersih. Baiklah murid-murid, label yang ditanyakan
oleh Nabila kepada ibunya adalah label kecekapan tenaga. Pada label ini terdapatnya jumlah bintang. Jumlah bintang menunjukkan kadar cekap tenaga 1 hingga 5 bintang. Semakin banyak jumlah bintang bermaksud semakin jimat penggunaan tenaga elektrik. Jadi, penggunaan tenaga elektrik untuk periuk nasi ini adalah 5 bintang. Kadar cekap tenaga peralatan bersamaan dengan jumlah bintang. Jadi murid-murid telah faham akan teks ini. Marilah sama-sama kita jawab soalan yang diberi. Soalan pemahaman. Yang pertama. Apakah fungsi label kecekapan tenaga? Baiklah murid-murid, cikgu hanya berikan jawapan yang berpandu. Selebihnya murid-murid diminta melengkapkan jawapan tersebut. Untuk soalan yang pertama, murid-murid lihat pada perenggan yang pertama, ayat yang kedua. Label kecekapan tenaga berfungsi menunjukkan kadar penjimatan penggunaan tenaga elektrik. Kita lihat soalan yang kedua. Di manakah boleh kita lihat label tersebut? Murid-murid, rujuk ayat yang ketiga dalam perenggan yang pertama. Lengkapkan jawapan yang diberikan. Kita boleh lihat label itu pada kotak atau peralatan elektrik. Kita lihat soalan pemahaman yang ketiga. Bagaimanakah tahap penjimatan elektrik ditunjukkan? Murid-murid lengkapkan jawapan bagi soalan yang ketiga dengan merujuk ayat yang keempat dalam perenggan yang pertama. Seterusnya, soalan yang keempat, berapa bintangkah penggunaan elektrik yang paling jimat? Baiklah, untuk soalan yang keempat ini, murid-murid boleh rujuk pada ayat yang kelima perenggan yang pertama. Seterusnya bagi soalan yang terakhir, iaitu soalan yang kelima, apakah kebaikan amalan penjimatan elektrik? Murid-murid boleh rujuk pada perenggan yang kedua, ayat yang pertama untuk jawapan bagi soalan yang kelima. Murid-murid, mari kita lihat aktiviti 3, bahagian D, jawab soalan pemahaman. Sebelum murid-murid diminta menjawab soalan pemahaman, murid-murid dikehendaki baca dahulu maklumat yang berkaitan dengan sambutan Hari Sungai Sedunia. Bilakah sambutan ini akan diadakan? Sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada hari Ahad
terakhir dalam bulan September. Bolehkah murid-murid berikan tarikh untuk sambutan Hari Sungai Sedunia bagi tahun 2021? Baiklah, mari kita lihat kepentingan sungai. 1. Sumber air tawar yang utama. 2. Habitat haiwan akuatik. 3. Membekalkan makanan. 4. Tempat rekreasi dan pelancongan. 5. Sistem pengangkutan. Peranan kita. 1. Mendidik kanak-kanak menyayangi alam sekitar. 2. Masyarakat menyertai kempen Sayangi Sungai. 3. Bergotong royong membersihkan sungai. 4. Melaporkan pencemaran yang berlaku. Apakah tujuan sambutan Hari Sungai Sedunia? Meningkatkan kesedaran orang ramai tentang kepentingan sungai kepada semua hidupan di dunia ini. Murid-murid, mari kita lihat soalan pemahaman berikut dan sama-sama kita jawab soalan pemahaman tersebut. Bilakah sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan? Sambutan Hari Sungai Sedunia diadakan pada hari Ahad terakhir dalam bulan September. Kita lihat soalan yang berikut. Apakah kepentingan sungai? Kepentingan sungai ialah sumber air tawar, habitat haiwan akuatik, membekalkan makanan, tempat rekreasi dan pelancongan. Soalan seterusnya, apakah yang boleh kita lakukan untuk menjaga kebersihan sungai? Soalan ini berkaitan dengan peranan kita. Baiklah, murid-murid diminta lengkapkan ayat bagi soalan tersebut. Kita boleh menyertai kempen Sayangi Sungai. Soalan yang terakhir, mengapakah Hari Sungai Sedunia diadakan? Ini berkaitan dengan tujuan. Tujuan sambutan Hari Sungai Sedunia. Apakah jawapannya murid-murid? Hari Sungai Sedunia diadakan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai. Terima kasih cikgu ucapkan kerana anda semua telah berjaya menghadiri kelas CDPR pada hari ini. Semoga bertemu kembali kita pada minggu hadapan, pada hari dan masa yang sama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.